Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kawan-kawan. Apa khabar semua? Saya harap kawan-kawan sihat. Jangan lupa jaga SOP. Kita putuskan rantaian COVID-19. Sambil kawan-kawan berehat, saya Nur Anis Aulia binti Samsudin akan menyampaikan cerita bertajuk Legenda Puteri Gunung Ledang. Jom sama-sama dengar cerita yang akan saya sampaikan ini. Setiap rakyat Malaysia pada hari ini boleh dikatakan mengetahui akan legenda yang satu ini, Puteri Gunung Ledang. Gunung Ledang, sebuah gunung yang terletak di sempadan daerah Muar, Johor dan Melaka dan kini menjadi lokasi terkenal sebagai destinasi pelancongan. Namun, legenda mengenai seorang puteri yang cantik jelita yang menjaga gunung tersebut yang sehingga kini dipercayai masih mendiaminya terus menyelubungi gunung tersebut. Suatu masa dahulu, ada seorang pemburu tua bernama Kelembai. Dia mempunyai anak gadis yang jelita bernama Puteri Bongsu. Mereka sekeluarga tinggal di kaki bukit di Pahang. Suatu hari, Kelembai berasa amat marah kerana musang telah mencuri semua binatang dari jeratnya. Oleh kerana terlalu marah, Kelembai menyuruh anjingnya memburu musang itu. Anjing sang Kelembai yang garang itu bertarung dengan anjing yang jahat itu. Akhirnya, musang itu pun terbunuh. Pada waktu subuh, Kelembai dan Puteri Bongsu meletakkan musang di atas unggun api yang besar. Tiba-tiba, perut musang menggelembung lalu meletup. Ya kawan-kawan, letupan itu mencampakkan Puteri Bongsu dan bapanya melantun ke udara. Puteri Bongsu tercampak di kaki Gunung Ledang. Pada masa itu, Gunung Ledang diperintah oleh Raja Harimau. Badannya sangat besar sehingga 7 rumput pokok pandan boleh tumbuh di kepalanya. Puteri Bongsu masih lagi pengsan ketika Raja Harimau menemuinya. Apabila Puteri Bongsu sedar, dia amat takut melihat Raja Harimau yang berbadan besar dan dengan taring yang tajam berdiri di sebelah. Dia menggeletar ketakutan. Seluruh badannya menjadi kaku. Dia tidak berani mengeluarkan kata-kata dan mengharapkan Raja Harimau tidak menerkamnya. Raja Harimau menghampirinya. Dia menyuruh Puteri Bongsu berkahwin dengan puteranya, iaitu Raja Muda, pada malam itu juga. Oleh kerana terlalu takut dengan Raja Harimau, Puteri Bongsu pun bersetuju tunaikan permintaan Raja Harimau itu. Apabila tiba waktu malam, keadaannya gelap. Puteri Bongsu mengintai-intai menerusi tingkap. Dia nampak ramai manusia sepertinya sedang membuat persiapan untuk majlis perkahwinannya. Ketika itu, Puteri Bongsu menyedari dirinya berada di dunia ajaib Gunung Ledang, di mana manusia menjelma menjadi harimau pada siang dan kembali menjadi manusia pada malam hari. Malam itu, Puteri Bongsu telah dikahwinkan dengan putera Raja Harimau, iaitu Raja Muda. Puteri Bongsu amat terkejut melihat ketampanan Raja Muda yang sekarang ini telah menjadi suaminya. Mereka suami isteri hidup bahagia. Raja Muda bukan sahaja sangat kacak, tapi seorang yang bijaksana. Beberapa tahun mereka berumah tangga, Puteri Bongsu bermimpi bertemu dengan orang tua di sebuah gunung. Orang tua itu memberi sekuntum bunga kasturi. Dia meminta supaya merendam bunga itu ke dalam air selama 3 hari 3 malam, kemudian diminum. Apabila tersedar dari tidur, Puteri Bongsu mendapati terdapat sekuntum bunga di hujung kepalanya. Beliau pun membuat apa yang dipesan oleh orang tua itu. Selepas sebulan minum air rendaman bunga itu, Puteri Bongsu dapati dia mengandung. Raja Muda amat gembira kerana mereka akan menimang cahaya mata. Tiba masanya
Puteri bongsu pun melahirkan seorang anak perempuan yang dinamakan Puteri Embung. Selepas 40 hari Puteri Embung dilahirkan, puteri bongsu bermimpi lagi bertemu dengan orang tua yang memberikan bunga kasturi kepadanya. Orang tua meminta supaya puteri bongsu menjaga sebaik-baiknya Puteri Embung, kerana apabila puteri dewasa nanti, dia memperoleh kuasa sakti. Semenjak hari itu, Raja Muda dan Puteri Bongsu menjaga Puteri Gunung Ledang dengan penuh kasih sayang. Semakin hari, semakin terselah kecantikannya. Apabila tiba masa remajanya, di mana saja dia berada, hutan akan menjadi taman yang indah. Pokok-pokok, buah-buahan akan berbuah. Bunga-bungaan, burung dan ikan akan menari, ketawa dan menyanyi untuk puteri. Suatu hari, Sultan Melaka mendengar tentang kecantikan Puteri Gunung Ledang dan kuasa saktinya. Segera dia menghantar pahlawan terhandal untuk mencarinya. Selepas beberapa tahun, pahlawan itu menemui taman indah. Dia bertemu seorang perempuan tua, lalu memberitahunya bahawa Sultan ingin mengahwini puteri mereka. Perempuan tua berjanji untuk menyampaikan permintaan diraja itu kepada puteri. Tidak lama kemudian, seorang dayang kembali dan memberitahu bahawa puteri bersetuju untuk terima pinangan Raja Melaka. Tetapi dengan syarat Sultan melakukan 3 perkara. Pertama, baginda mesti membina jambatan emas dari istana ke Gunung Ledang. Kedua, baginda mesti mengumpulkan 7 dulang hati nyamuk. Dan akhirnya, baginda mesti mempersembahkan kepada puteri semangkuk darah puteranya. Dengan segera pahlawan pulang ke Melaka dan menyampaikan pesanan itu kepada Sultan Melaka. Baginda kebingungan memikirkan syarat-syarat yang diminta oleh Puteri Gunung Ledang. Namun begitu, baginda bersedia untuk melakukan apa saja yang dipinta asalkan dapat memperisterikannya. Tetapi hanya satu sahaja yang baginda tidak dapat tunaikan, iaitu memberikan darah puteranya. Akhirnya, baginda membatalkan niatnya untuk mengahwini Puteri Gunung Ledang. Sejak peristiwa itu, tidak ada seorang pun cuba mengahwini puteri. Mengikut cerita orang tua-tua di kawasan Gunung Ledang, apabila malam bulan mengambang, Puteri Gunung Ledang turun ke sungai untuk bermandi-manda. Dan tempat di mana puteri mandi akan menjadi taman yang indah. Dan ikan-ikan di sungai menyanyi kepada puteri semalaman. Demikianlah kisah legenda Puteri Gunung Ledang. Antara pengajaran yang didapati berdasarkan cerita ini ialah: pertama, rakyat hendaklah mematuhi perintah raja. Kedua, kita hendaklah bijak membuat keputusan agar tidak menyakitkan hati atau memudaratkan orang lain. Ketiga, tabah dan berani menempuh cabaran ialah kunci kejayaan. Sekian, terima kasih.